الحمد لله القائل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya sambung pada malam ini tajuk yang telah saya buka perbahasannya bulan yang lalu, iaitulah ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berhubung dengan pengertian takwa kepada Allah. Dan saya telah bahas perkara pertama pada bulan lepas, iaitulah al-khawfu minal jalil, takut engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sambung makna yang kedua pada malam ini. Arti takwa yang kedua kata Sayyidina Ali, wal amalu bit tanzil, iaitulah engkau beramal bit tanzil dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Apabila kita sebut Al-Quran, muslimin dan muslimat, maka di sana ada 3 sikap yang mesti ada antara diri kita dengan Al-Quran. Mesti ada 3. Pertama sekali ialah membaca Al-Quran. Mungkin orang yang malas membaca Al-Quran, dia kata baca Quran ni sunat sahaja. Maka balik pada hukum asal, bila kata sunat, buat pahala, tak buat tak apa. Orang Melayu dia suka macam tu. Sunat, buat pahala, tak buat tak apa. Pahala dia kan dah banyak, so dia tak nak buat. Okeylah, fair enough, sunat. Soalnya, kenapa tak boleh baca Quran?
Utusan Malaysia boleh baca. Penyebar fikiran rakyat bunyi pun. Boleh baca surat khabar. Baca surat khabar belum tentu dapat pahala. Silap-silap dosa sebab nombor ikut. Beli yang terus kali. Tarik tengok result, itu kuda lari berapa nombor, berdosa. Silap-silap baca berita fitnah pula, letak front page, baca benda tak betul, kita turut sama setuju, dosa. Atau nak tunjuk teror sikit, baca The New Straits Times. Bila kita naik kapal terbangan, dia pramugari, dia ready lah. Utusan Malaysia, New Straits Times, newspaper kata pramugari. Kita pun sah New Straits Times lalu, tak main utusan Malaysia. Naik kapal terbang, bukan naik ferry Pinang Gawi. Mau baca New Straits Times, baca pun tak faham, tengok gambar. Baca pula terbalik. Member sebelah tu macam ni, terbalik surat gambar. Rupa ambil tu nak act belakang dia, bacakan dia reti. Dia reti 4 je. Yes, no, alright, so 4. Tak faham. Tapi baca Quran tak faham pun dapat pahala. Baca surat khabar, baca majalah, tak faham, tak ada apa. Baca Quran, tak faham bahasa Arab, tak berti kaedah lughah, balaghah apa semua, dia tak pandai, tapi dia baca, dia dapat pahala. Mana alasan kamu nak kata Allah benda sunat sekarang tak baca, tak apa? Sebab bila baca pahala, walau tak faham. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanah bi'ashri amthaluha. Rawahu Tirmizi, hadis hasan. Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf, bukan ayat, huruf, dia mendapat satu kebajikan. Dan satu kebajikan diganda-ganda Allah menjadi 10. Dia baca Taha, dia dapat 20. Dia tak faham apa makna Taha. Tak tahu, saya pun tak tahu apa makna Taha. Allah Ta'ala a'lam. Tetapi Ta 10, Ha 10. Yasin 20. Kaf Ha Ya Ain Sad 50. Yang malas sangat Tok Kalut buat postmortem PRU 13, dia pun buka Quran, Nun, dia tutup Quran. 10 dia dapat. Dia kata jauh dah aku baca Nun. Dia baca jauh. Hantu pun dia dapat 10 lah. Dia hari-hari Nun dia dapat 10. Tapi pelak dia tu nama. Tapi baca Nun dia, lain tak baca. Allahu Rabbi. Ni Quran kena baca tiap-tiap hari, walau sikit. Apa Nabi kata? Adwamu wa inqal, amalmu itu kekal walau sikit, Allah suka. Tambah nak masuk bulan Ramadan dekat dah. Tahniahlah, saya tengok tadi orang buka puasa Syaban, alhamdulillah.
Aku sehari tak buat letih tuan. Saya ucap tahniahlah siapa puasa Syaban. Nabi paling banyak puasa sunat bulan Syaban. Paling banyak Nabi puasa sunat, walaupun tak sebulan penuh, tapi paling banyak Nabi puasa sunat bulan Syaban. Tuan-tuan, nak masuk Ramadan ni, saya nak pesan sikit. Antara program yang kita buat, yang kita ambil daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama dia tadarus. Saya nak tegur sikit. Tegur atas ilmu yang kita belajar. Pertama-tama bagus, alhamdulillah, masuk Ramadan kita buat halaqah grup by grup, 5 orang, 4 orang, 5 orang buat tadarus Quran. Ia sunnah Nabi. Jibril mari setahun sekali cek bacaan Nabi. Kadang-kadang Nabi baca laju. Allah tegur, la tuharrik lisanaka lita'jal. Hei Muhammad, jangan gerakkan lidah terlampau laju. Ada kalau Nabi baca dengan Jibril laju, Allah tegur, jangan lidah tu pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran ni kata Allah tartil, slow and steady, pelan-pelan, sebutir-sebutir. Allah tegur Nabi untuk kita. Nabi tadarus. Kalau dalam maqam Nabi luar tak nampak, dalam maqam Nabi ada satu tiang. Di situlah Nabi bersandar. Jibril mari cek bacaan Nabi dalam rumah Nabi. Baik, kita pun tadarus bulan Ramadan. Alhamdulillah, 5 orang nak baca Quran. Baik, pertama tolong faham makna tadarus. Tadarus ni apa dia? Saya bimbang jangan masuk program tadarus, otak tu malam 27 kain pelekat cap gajah mampuai dengan ampau RM20. Otak dia tu. Dia kata boleh kain pelekat lagi, lega banyak, boleh pakai air raya. Baca hantar. Tuan-tuan, makna tadarus. Tadarus ambil daripada kalimah darasa. Darasa ni datanglah mudarrisnya, mudarrisahnya, madrasahnya daripada kalimah darasa. Darasa makna dia lelaki telah belajar, dia jadi madhi. Kalau dia perempuan sudah belajar, tambah tak darasat. Tak ada susahnya kalau belajar bahasa. Bila kata darasa, dia lelaki telah belajar. Datanglah tadarusnya mudaris. Mudaris guru lelaki, mudarisah guru perempuan, madrasah tempat belajar. Dia terbit semua dia punya jalan-jalan dia. Baik, bila kata tadarus, dia lelaki belajar, dia jadi mudhari. Bila kata tadarus, program apa? Program belajar Quran. Kena faham tu. Ia sunnah Nabi, tapi kena ikut elok-elok. Dan ada yang kita nak tegur, kadang-kadang dilanggar konsep bacaan-bacaan dalam Quran. Maksud saya, kena perhati geng tadarus ni. Katalah 5 orang, seorang kena reti tajwid. Sebab dalam Quran ada bacaan yang kita kena tunaikan hak dia. Tak boleh langgar. Langgar berdosa. Maksud saya bukan pada masalah qiraat. Qiraat ni tak semua orang kena belajar. Ada anak Korea tuan-tuan yang belajar qiraat, maka lepaslah dosa anak Korea. Maksud saya ialah bacaan-bacaan dalam Quran yang mesti diambil peduli
ketika kita membaca Al-Quran, especially di bulan Ramadan, maksud saya seperti bacaan Ishmam, seperti bacaan Imalah, seperti bacaan Naqal. Kena tahu Ishmam apa dia? Langgar berdosa. Imalah apa dia? Langgar berdosa. Naqal apa dia? Langgar hukum naqal berdosa. Tanda-tanda seperti saktah. Saktah pula terbahagi dua. Satu saktah di tengah ayat, satu saktah di hujung ayat. Nak buat dulu, kena mengaji. Jangan kata tadarus je ambil Quran balun. Malam 27 tu imam bagi kempekan. Dia boleh hak tu settle, baca langgar. Nabi kata, berapa ramai orang baca Quran tapi Quran laknat dia. Hadis sahih. Ramai orang baca Quran tapi Quran laknat dia. Antaranya melanggar hak bacaan di dalam Al-Quran. Maka saya nak pesan kepada muslimin dan muslimat, mana yang sudah tahu, alhamdulillah, ini ulangan. Mana yang belum tahu, mudah-mudahan jadi pengajaran. Jangan ulang dah salah. Nak tegur, pertama ayat nombor 11 surah Yusuf. Apa bacaannya? Ishmam. Apa dia Ishmam? Naikkan bibir, bertemu dengan bibir atas, buat muncul ke depan. Satu saja tempat dalam surah Yusuf, ayat nombor 11. Asal turun ayat ke Nabi, asal turun Jibril bawa ayat tu ke Nabi, bunyi dia apa? Bunyi dia, asal dekat Nabi, bunyi dia, qalu ya abana malaka la ta'mannuna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Asal turun ke Nabi, la ta'mannuna, la ta'mannuna. Ulama qiraat bersidang, ulama qiraat bersidang, ambil keputusan, tukar dia jadi Ishmam. Kerana apa? Kerana lidah ajam orang-orang bukan Arab, dia payah nak sebut. Tambah lidah orang Melayu, dia punya banyak perkara habis. Dengan lidah membaru-baru ni. So, nak sebut dia susah. La ta'mannuna, maka datang hukum Ishmam. Tengok bibir saya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf, la ta'manna ala Yusuf. Angkat bibir bawah. La ta'manna ala Yusuf. Jangan baca ta'manna, jangan disyadid, digunahkan. Jangan baca macam gunah. La ta'manna, salah. Mestilah la ta'manna, ta'manna, angkat, muncul ke depan. Tu Ishmam, kena jaga. Asal turun ke Nabi, la ta'mannuna. Ulama qiraat ubah ayat ke? Buang ayat Quran ke? Tak. Ulama dah bersidang, kita baca sudah. Satu, kena jaga. Satu. Dua, nak jaga ayat 41 surah Hud, bacaan Imalah. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha, bismillahi majriha.
tak boleh baca majri, mesti baca majri. Ayat 41 surah Hud, wa qala rkabu fiha, dan berkatalah Nuh, naiklah bahtera ini, dan katakanlah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah belayar kapal ini, dan berhenti wa mursaha, berhenti kapal ini. Inna rabbi la ghafurur rahim, Tuhanku pengampun penyayang. Apa dia tu? Doa Nabi Nuh naik kapal. Tuan-tuan naik feri pergi Langkawi, tuan-tuan naik kapal mana-mana pun baca bismillahirrahmanirrahim. Majri, re itu iman. Jangan baca majri, salah berdosa, kain belikat dia kerak tinggal setengah. Nombor 3 nak jaga dalam Quran, bacaan naqal. Nun, qaf, lam, naqal. Naqal makna ubah. Baik, ayat berapa? Satu saja tempatnya, ayat nombor 11, Suratul Hujurat. Ayat 11 Suratul Hujurat, bacaan dia panggil naqal. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Mana naqal? Bi'sal ismu, bi'sal ismu. Jangan baca bi'sal ismu, jangan baca bi'sal ismu, tetapi bacalah bi'salismu, S-A-L-I-S, salis, M-U-K-H-R-I-Z, mukhrij. Salis lain mukhrij. Salis, salis itu naqal. Jangan baca bi'sal ismu, berdosa. Jangan baca S-A-L kemudian I-S sambung, salis, jangan, tapi salis. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Bi'salis, salis itu ialah naqal. Awak jadi lagu tu Ustaz, jangan tanya baca Ustaz. Banyak sembang pula baca. Maka 3 ni mau jaga tuan-tuan. 11 surah Yusuf, 41 surah Hud, 11 Al-Hujurat. 11 surah Yusuf Ishmaq, 41 surah Hud Imalah, 11 Al-Hujurat Naqal. Mari tentang saktah. Saktah tengah surah Nuh. Maaf, saktah tengah ayat tak ada masalah. Semua tahu. Surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha, min marqadina hadha. Jangan tarik nafas, 2 harakat sambung. Tak ada masalah. Di tengah ayat tak ada masalah. Suratul Qiyamah, wa qila man wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Al-ayat wa qila man tak ada masalah tengah surah, tengah ayat. Tak ada masalah tengah ayat dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal
rana ala qulubihim kalla bal rana ala qulubihim dalam Al-Mutaffifin. Tapi macam mana hukum sakta hujung? Satu-satunya tempat dalam Quran sakta duduk hujung ayat, iaitulah ayat pertama surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi, start daripada situ. Boleh baca 3 wajah. Satu-satunya tempat dalam Quran hujung dia, ayat dia hujung ada sakta, satu saja, ayat pertama Al-Kahfi. Tuan-tuan boleh baca 3 wajah. Wajah pertama wajah sakta macam biasa. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima Wajah nombor 1 sakta latifah. 2 boleh baca wajah nombor 2 Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Mad dimatikan dia. Daripada tanwin dia jadi mad, letak depan 2 harakat, jadi waqaf macam biasa. Wajah nombor 3 Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima ikhfa. Wajah nombor 4 tak ada bunyi, mana tak baca lah. Nak pesan satu, biar kita baca elok. Ingat Nabi pesan ramai baca Quran tak nak. Takut. Takut. Hak lain tu normal lah. Wadduhi wal laili idza saji, ini qiraat. Ada orang Perak imam kita ustaz, bukan orang Perak. Itu qiraat. Kita boleh baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum pun sambung amun. Makmum dah makmum. Amin tetap amin, jangan pi amun. Boleh tukar siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu qiraat. Hak kita bacaan Hafs, bacaan biasa Malaysia, Asia Tenggara ni him lah tu selalu lupa. Tak lagi pening orang kampung. Tentang mau balik Azhar mengaji surah, balik-balik dia pulut qiraat, pening orang kampung tumbang tak tahu apa. Hum jadi humu ni, dia ni biar betul sesat apa dia. Dia ni pengundi hantu apa. Dia main dia macam so baca mana ada baca sudah. Cuma nak tegur tadi tempat-tempat tu jaga. Isma, imalah dan naqal, dan ayat 1 Al-Kahfi pilih 3 jenis bacaan. Baik. Itu yang pertama. Dengan Quran kena baca satu. Yang kedua, dengan Quran kita kena dengar. Kena dengar. Kalau orang Al-Quran dia kena tasmi' dengan tok guru dia. Macam ayah adik yang meninggal tu syahid tuan-tuan di Tikar Batu, kampung masjid. Dia bawa hadis tasmi' juzuk 1 Al-Baqarah. Tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sayaqulu sufaha. Nak masuk juzuk 2 besok malam Allah ambil. Kita tengok hikmah di sebalik kematian. Pertama dia syahid sebab dia menuntut ilmu. Mati syahid orang tuntut ilmu. Allahu Akbar. Doktor operate otak semua baca paper, otak masih segar, otak bercahaya macam orang hidup.
Dan yang paling mahal, almari dia api tak lalu nak mamah. The whole building damaged, tarnish habis the whole building. Almari besi hangus, almari kayu dia Allah pelihara. Allah nak ajar kita ni orang hafal jaga kalam aku jaga sampai lemari dia aku jaga. Lemari kayu, lemari besi hangus. Lemari kayu dengan baju, dengan fat, dengan selipar, dengan bergigi, semua tersimpan rapi. Mengulang apa yang Allah sebut dalam suratul Anbiya. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, sejahteralah, dinginlah, bardan, sejuklah engkau, wassalaman, sejahteralah engkau ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Api tak sudi nak mamah, even sehelai pun bulu roma Nabi Ibrahim. Yang terbakar ialah tali yang mengikat badan Nabi Ibrahim, itu saja terbakar. Bulu roma Nabi Ibrahim selai pun tahu. Kerana api ialah makhluk Allah. Allah perintah dia panas ke dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Bila kita kata api itu panas, ya, normal, api sifat dia panas. Tetapi i'tiqad kita mesti kata yang izin panas Allah. Itu dia. Dia makhluk serupa kita. Dalil dia makhluk, dia boleh dipetik hidup dan dia boleh dipetik matikan. Nama dia lighter. Itu dia kata makhluk, petik, tutup. Itu makhluk. Api itu makhluk. Api arahkan, jangan mamah almari dia. Allah api mana habis almari elok, ya Allah. Masuk khabar dengan yang mata kita baca mengenang keagungan Allah, kebesaran Allah. Budak umur 13 tahun muka bersih. Saya yakin dia belum balik lagi. Saya cakap di mana kuliah pun saya kata, wahai mak ayah, kamu kena sabar banyak-banyak. Kamu jangan syirik aja. Nanti anakmu tunggumu di depan pintu syurga. Jangan syirik. Sokok boleh tak lagi? Tu kalau berhenti lagi bagus. Jangan dia syirik. Dia syirik habis. Dia tak syirik, dia buat dosa besar. Kalau kena hukuman na'udzubillah, anak ni nanti dalam hadis, anak ni menangis depan pintu syurga. Nabi Muhammad tengok, awak dia nangis, kata Nabi. Zamannya kata mak pak dia dalam. Nabi kata bawa pulang. Allahu Rabbi, itu hadis sahih. Itu saya kata sabar itu ayat. Walaupun harapan nak tengok anak tu hafaz Quran Allah tak izin, tapi kematian cukup hebat. Maka dengan Quran kita mesti ada konsep mendengar. Membaca satu bab, mendengar satu bab. Naik yang ketiga ialah beramal, itu takwa. Baca saja tak cukup, dengar saja tak cukup, beramal dengan apa yang Allah turun. Kata Ali, wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang Allah sebut dalam Quran, itulah takwa. Untuk nak amal 6,000 lebih, kita setuju 6236, itulah jumlah ayat Quran. 6,000 lebih, 6236 ayat Quran. Takkan tak boleh ambil 1-2 nak beramal. Punya banyak ayat cerita, kita ambil contoh sedekah lah, punya banyak. Ganjaran-ganjaran motivasi yang Allah beri. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim. Siapa yang bersedekah di jalan Allah sabilillah, dia bersedekah
duit ke, makanan ke, apa sahaja. Allah kata kamathali habbah, laksana menanam sebiji benih. Setiap bila tanam sebiji benih, benih itu menumbuhkan 7 tangkai, sab'a sanabil, 7 tangkai. Dan setiap kullu sumbulah, setiap satu tangkai, mi'atu habbah, 100 biji buah. 7 kali 100, 700 pahala. RM1 kampung masjid, ikhlas lillah, 700. 700 RM1 pokok dah RM1, masjid RM1. Namun dia tetap dapat 700. 700 itu berhenti situ dah. Wallahu yudha'if, Allah kata aku boleh tambah. Dari jadi 2 juta, jadi 3 juta, jadi 5 juta. Syarat jangan kita ungkit sedekah dan jangan kita tak ikhlas. Walau RM1 ikhlas, 700 dalam tangan, pahala. Boleh amal yang tu. Tak ada susah. Amal tentang persoalan-persoalan, serangan-serangan umat Islam yang akan dibuat oleh orang-orang Yahudi. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara. Tak boleh elakkan itu 120 agama Yahudi, Nasara tak pernah nak reda dengan kamu hatta tattabi'a millatahu, sampai kamu ikut millah. Millah makna cara kehidupan, sampai kamu tiru mereka, baru Yahudi berhenti. Selagi tak, selagi itu mereka ganyak. Boleh ambil? Boleh. Amal-amal menolak konsep Yahudi dan sebagainya punya banyak. Pemerintah ada ayat yang kena ambil. Tilka hududullah wassariqu wassariqah. Ayat-ayat pak potong tangan, pencuri, hirabah, merompak, zina, ini hak pemerintah. Kenapa saya kata hak pemerintah? Sebab mesti ada mahkamah. Bila mahkamah, dia bawah pemerintah. Adalah haram dan berdosa. Orang mencuri, kita tangkap, kita kerat tangannya, buah pokok ramai-ramai. Tak boleh. Mesti dibawa ke mahkamah, mesti dibicarakan. Maka mahkamah bawah kerajaan. Kerajaan wajib buat. Kita yang tak ada kuasa wajib kata ini hukum Allah. Nak buat itu hak pemerintah. Pemerintah tak buat, dia tanggunglah dosa. Dia jawablah dengan Allah. Dia kata hudud tak layak di Malaysia, dia jawab dengan Allah. Itu hak seorang pemerintah. Melaksanakan itu kena ada kerajaan. Kena faham. Kita wajib kata itu hak Allah, itu hukum. Kita tak boleh kata hudud ni bagi susah, potong tangan ni buat malu orang, tangan kuda. Tak boleh cakap. Mesti kita kata itu hak Allah dan pemerintah melaksanakan. Kita tak ada kuasa. Mesti lagi proses mahkamah, ditanya kenapa mencuri. Kata saya lapar. Kenapa engkau lapar? Saya tak ada duit. Kenapa tak ada duit? Hakim akan tanya. Baru jatuh hukum. Lepas tu dia duduk. Maka baca, dengar, amal, 3 ni takwa, tuan-tuan, kepada Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam beramal selama 10 tahun dengan hukum hakam di Madinah, sampai ayat-ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang menunjukkan amal Rasulullah terhadap setiap yang berlaku. Saya ambil contoh ni bulan Syaban. Tengok Quran, hebat tak hebat? Hidup tak hidup? Allahu Akbar. Waktu Nabi sebut dalam hadis, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Hadis sahih.
Nabi kata, mana-mana orang laisa fi jawfihi syai'un minal Quran, mana-mana orang yang dalam otak benak pemikiran dia langsung tak ada Al-Quran. Kotlah kata dia bersembang dengan kawan-kawan, dia nasihat kawan dia, dia kata, aku ayat Quran tu aku tak hafal, tapi Allah Ta'ala sebut ada dalam Quran begian. Jadilah hatu. Ni langsung tak ada. Dalam benak ni langsung tak ada Quran. Nabi kata, kal baitil kharib, jadilah otak dia seperti sebuah rumah yang usang, yang terlalu lama ditinggalkan orang. Rumah lama, rumah dah tinggal 20 tahun, mak ayah dah mati, anak hijrah Kuala Lumpur, tak ada siapa nak duduk rumah. Habis kita tengok rumah tu dah jadi apa. Kalau rumah papan remput habis, curi di orang cermin, masuk dalam tengok kat dinding lambang swastika Jerman tu, tak siapa habis spray. Kita pun tengok belah hujung tulis SPR, penipu pula dah. Ada hak tulis tu. Kita pun pusing belakang, kata dakwah kekal, tak kekal. Macam-macam tulisan kat dinding. Kita pun pandang bawah, tengok kulit ulang sawah baru lepas salin kulit. Pandang belah kiri, tengok telur ulang tu ada 4-5 biji. Allah tuan-tuan, dengan bau haring, bau kencing. Tengok belah hujung ada jarum, doktor tak bertauliah baru lepas ini. Semak punya rumah. Nabi kata siapa dalam benak tak ada langsung Quran, macam rumah tu kan baitil kharib. Na'udzubillah. Oh, tu dia. Paling tak ada sepatah dua nak sembang. Aku apa itu taklah, tapi Allah apa bagian. Jadilah. Ni langsung. Panama tu. Nama lepas tu Panama. Langsung. Tu bukan usaha rumah lagi tu anak mampu ya. Tuan-tuan, tengok Nabi di Madinah beramal, Allah bawa turun Quran, terutama bulan Syaban yang karim. Syaban makna apa? Syaban makna syu'ur. Ambil pada kalimah syu'ur. Ayat berapa? Ayat 13. Ya ayuhan nas, Al-Hujurat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Sampai habis ayat. Hei manusia, kami cipta kamu daripada lelaki perempuan dan kami ja'alnakum syu'uban. Syu'uban, Syaban. Syu'uban makna syu'uban berpuak-puak. Apa makna? Bulan Syaban ni orang Makkah keluar daripada rumah. Okey, satu rumah keluar 5 orang. Rumah hujung tu keluar 5 orang. Rumah belakang jiran keluar 3 orang. Keluar berkumpulan Syaban, Syu'uban. Pergi mana? Pergi cari sumber air. Ni bulan. Pergi cari sumber air. Maka nama bulan tu Syaban. Daripada kalimah syu'uban. Dia panas. Syaban belum panas. Ramadan membakar. Membakar ada 2. Satu membakar yang panas, 2 membakar selepas berwudu. Membakar. Ramadan panas, membakar. Tuan-tuan, bulan Syaban ni minta maaf semua. Kita kena reti belah mana berdalil, belah mana tak ada dalil. Kena reti. Kadang-kadang umat Islam kita terlampau tumpu benda yang tak ada
pengkhususan berbanding benda ada nas. Qaradawi pernah tegur. Qaradawi kata, tidak ada satu dalil yang kuat, satu nas yang kuat untuk menyatakan bahawa di bulan Sya'ban ada amal-amal khusus. Tak ada. Tak ada, kata Qaradawi. Yang kuat, yang kata sekian-sekian malam baca Yasin 3 kali ke contoh, sekian-sekian malam kita sembahyang sunat bagian-bagian. Qaradawi kata tak ada. Minta maaf sebut, tak ada. Nabi, kata Qaradawi, memang Nabi sebut dalam hadis Ibn Hibban wa Imam Ahmad, Nabi kata sering manusia melalaikan bulan antara Rajab dan Ramadan, iaitu Sya'ban. Itu ada hadis. Dan Nabi dia banyak puasa sunat bulan Sya'ban. Cuma kata Qaradawi, tak ada takhusus, tak ada pengkhususan. Sekian-sekian malam you buat yang ini, sekian-sekian malam buat ini. Minta maaf, tak ada. Itu hanyalah pandangan-pandangan ulama sahaja. Dia mari kata tukar kitab, saya pun tak tahu. Kita rujuk hadis mana tukar kitab ni. Ulama buat PhD thesis hadis pun tak boleh jawab. Tak tahu kita. Mana datang wallahu ta'ala a'lam. Cuma kita nak pesan, Qaradawi pesan, jangan kamu buat benda yang tak ada langsung daripada Islam. Kena ingat, ada benda Nabi tak buat, boleh tak kita buat? Boleh. Saya ambil contoh, lepas sembahyang sat lagi, habis baca doa, kita pakai salam. Rasulullah bersalam ke lepas sembahyang? Tak. Mana? Habis Nabi bagi salam, Nabi pusing belakang, Nabi wirid facing sahabat, Nabi wirid sendiri, sahabat pun wirid sendiri. Lepas tu Nabi bangun, sahabat pun bangun, berpisah. Macam kita tengok di Makkah, Madinah, macam tu lah. Mana Nabi salam-salam? Tak ada. Habis kita bangun salam bersama. Boleh buat? Boleh. Kerana di sana ada hadis lain yang tampung perbuatan itu, iaitulah Rasulullah bersabda, siapa dua orang yang bertemu lalu berjabat tangan, hadis Muslim, berjabat tangan, gugurlah dosanya di celah jarinya. Itu yang salah. Ada nas yang backup. So kalau lepas sembahyang sakit, saya sembahyang sama tak salam, tuan-tuan panjang maaf. Kita salamlah, kita salamlah. Gugur dosa celah jari. Wirid-wirid lepas sembahyang. Nabi wirid tak macam kita subhanallah, subhanallah, tak ada. Tapi ada pandangan-pandangan ulama Syafi'i, Hambali, Maliki yang mengajar. Apakah mereka nak menolak, nak mengajar kita buat benda tak elok? So tolong, ada benda yang langsung ulama tak setuju, yang Nabi tak pernah buat. Ada benda ulama setuju, Nabi tak buat, tapi ulama tempik dengan hadis-hadis lain. Adapun kata Qaradawi, beramal pada malam-malam tertentu di bulan Sya'ban, itu tidak ada nas langsung, kata Qaradawi. Kita kena berubah. Di ayat 13 tadi lah, yang 14. Tuan-tuan, kita nak sebut apa yang nak tumpu bulan Sya'ban. Tuan-tuan kena tumpu nak sebut beramal dengan Quran. Tuan-tuan kena tumpu ayat 144 Al-Baqarah. Itu kena bahas. Tukar kitab apa-apa itu tak ada nas, tak tepi. Diangkat amalan ada nas. Itu Nabi sebut, aku suka, aku berpuasa ketika malaikat mengangkat amalan. Itu ada nas. So kata tukar kitab baru, entah, saya tak tahu. Entah. Angkat amalnya. Nabi suruh kita puasa Isnin, Khamis, sunat. Kenapa? Pertama Nabi kata Isnin hari lahir. Kedua Isnin, Khamis, amal kita lepas asar malaikat angkat. Tiap Isnin, tiap Khamis malaikat angkat amal. Nabi kata, aku suka, aku berpuasa ketika amalku diangkat. Itu dalil Isnin, Khamis. Tuan, itu ada nas.
Quran sebut 144 Al-Baqarah. Yang ni kena bahas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-ayat ayat 144 turun di mana? Turun di Madinah. Nama tempat dia turun Masjid Qiblatain. Hukum apa? Hukum pindah kiblat. Berlaku bila? 15 Sya'ban mengikut jumhur, ketika Nabi 18 bulan di Madinah, setahun setengah sebelum Ramadan Al-Mubarak, sebelum Perang Badar. Itu adalah 144 Al-Baqarah. 18 bulan Rasulullah solat menghadap Al-Aqsa. Hijrah saja solat menghadap Masjidil Aqsa. Tujuan untuk Nabi menjinak-jinakkan hati Yahudi Madinah. Bila Yahudi Madinah tengok Nabi solat menghadap Masjidil Aqsa, nanti Yahudi Madinah kata, Muhammad bersumpah dia sembahyang pun menghadap Masjidil Aqsa, masjid yang dibina oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ialah Bani Israel. So Yahudi rasa macam ada kara nak geng lah. Tapi ni natang Yahudi ni hamba apa pun. Lagi dia lawan Nabi. Nabi kata, aku boleh. Pedak. Aku nak kali balik ke Masjidil Haram. Itu yang Allah kata 144 Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami telah melihat wajahmu taqallub, menengadah ke langit, memandang langit. Nabi keluar rumah aja, ikat tafsir, Nabi keluar rumah, pandang langit, tengok langit, baru Nabi berjalan. Nabi pandang langit, besok keluar rumah, pandang langit. Apa yang Nabi pandang? Menanti mana Jibril bawa wahyu cepat, aku nak kali kiblat. Itu Allah sebut. Lalu Allah kata, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang wahai Muhammad, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ketika Nabi menziarahi sahabat bernama Bishr di kampung Bani Salamah. Bishr demam, Nabi pergi ziarah. Maka waktu zuhur masuk, setengah riwayat kata waktu asar, dua riwayat. Tapi yang kuatnya waktu zuhur masuk, Nabi kata nak semayang, semayanglah di kampung Bani Salamah. 2 rakaat pertama, masuk rakaat ketiga, turun 144 Al-Baqarah, suruh pusing kali kiblat. Maka Nabi pun berpusing 180 darjah, sahabat pun berpusing 180 darjah. Maka Nabi berjalan mengambil tempat imam. Start daripada waktu itulah solat menghadap Al-Haram. Jangan imam berjalan tak tahu, dengar-dengar ni dia nak jalan. Dia kata Nabi pun berjalan dah. Hukum tu khas untuk Nabi seorang berjalan. Tu dia. So 2 rakaat pertama zuhur Al-Aqsa, 2 rakaat yang pengambil ialah Al-Haram. Kemudian teruslah sampai kiamat. Nak sebut ada hukum tu? Ada. Bila? Sya'ban. Yang tu kena fokus. Apa dia? Perpindahan kiblat. Berpindah daripada Al-Aqsa. Tak mau dah Yahudi jahat, Yahudi buat macam-macam, pindah menuju Al-Haram. Walaupun Kaabah pada waktu itu penuh dengan berhala. Tetapi kenapa Nabi kali? Jawab dia dulu. Pertama, persiapan Rasulullah nak tawan semula kota Makkah. So kata ulama, sebelum tawan tu kali badan dulu. Tengok-tengoklah macam tinjau-tinjau lah.
Macam tengok Makkah tu tinjau-tinjau, nak ambil nanti 8 hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita apa dia? Meneruskan. Bila kita semayang menghadap Al-Haram, kita sedang meneruskan agenda perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Iaitulah bila kita menghadap Masjidil Haram, dalam tu ada apa? Kaabah. Kaabah tak boleh pisah dengan Nabi Ibrahim. Kita solat apa pun, solat jenazah, solat sunat, solat tamat, jamak qasar, solat apa pun, menghadap kiblat, menghadap Al-Haram, dalamnya Kaabah. Selepas solat, ingat Allah injek tarbiyah halus. Keluar engkau, berjalan engkau, bawalah perjuangan Ibrahim. Ini dia. Perjuangan menentang kezaliman walau dari pemerintah. Perjuangan menegur pemerintah seperti yang Nabi Ibrahim buat. Menerima ujian-ujian, cabaran-cabaran di dalam perjuangan. Ini Nabi Ibrahim kena. Ini tarbiyah kita tiap hari 5 waktu. Sedar ke tak sedar? Allah didik kita. Tu Kaabah tu Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Ibrahim mengangkat asas-asas binaan Kaabah. Kalau musim haji, program kita, program saya dan syarikat, kalau musim haji, kami ada satu program jalan-jalan tambah iman. Itu kami buat. Syarikat lain saya tak tahu, Zahafiz yang saya bekerja, kami buat program. Di Makkah baik, Madinah baik, kita panggil program jalan-jalan tambah iman. 3 jam, start pukul 7, habis pukul 10. Pusing satu Masjidil Haram, pusing tunjuk spot-spot, tempat-tempat yang menjadi rahsia, yang dia tak ada dalam buku-buku biasa, tapi kita dapat daripada tok guru di Makkah. Kalau dalam Masjidil Haram, saya boleh tunjuk spot Nabi kena baring belah dada. Saya boleh tunjuk. Ada tiangnya. Pak Arab dia tulis, kita tak perasan. Tiang jin, sekarang tiang jin dah tak ada. Dah dipecahkan babun fatah. Dulu ada tiang jin, tak ada dah. Tiang jin ni tiang Nabi bersandar mengislamkan jin. Kena masuk babun fatah. Saya bawa jemaah semayang sunat di sini. Polis takkan kacau. Siapa semayang dekat tepi tiang jin, polis yang jaga tu dia tengok kita, dia tahu mana, kita tahu tempat, dia tak kacau. Syarat jangan urut dia. Umrah apa nama ni, jamaah hidup, dia pergi urut tiang tu. Tu yang polis ringan. Dia urut daripada atas sampai bawah. Tu hidup. Tiang tu tak ada. Tiang tu dia tulis ayat Quran ada. Tiang lain tak ada ayat Quran. Tiang tu setengah ayat Quran. Tu tiang jin. Masuk babul fatah, la fatah pun dah roboh. Sandar di situ, semayang sunat. Situ tempat Nabi bersandar mengislamkan jin dalam Fathul Makkah. Boleh tengok, ada tahu kita semayang sunat. Saya bagi jemaah gile-gile semayang sunat, termasuk muslimah. Saya kata semayang, boleh tak kacau? Boleh tak kacau? Dia tengok. Indun siap urut. Liga hati boleh. Berselera apa itu lagi. Mereka pun tahu. Mereka tahu. Allah, itu kita boleh tunjuk. Spot Nabi kena belah dada. Spot burak, pertama kali burak menang kaki pun dalam Masjidil Haram. Ada tiang. Allah, seronok tuan-tuan. Bila kita ada ilmu. Yang ni semua tuan-tuan guru Makkah ajar. Dalam buku tak ada. Dalam buku ada tambang haji, yang tu ada. Tuan-tuan, kami bawa pusing jemaah. Kita akan bawa di samping tunjuk, dia panggil sulutiah. Sulutiah ni tempat untuk guru kita mengaji, tempat Tuan Haji Saleh mengaji. Situlah dulu pondok tu kenali orang mengaji Mekah. Dia panggil sulutiah. Lah dah jadi stesen bah. Sebelum sampai sulutiah,
sebelah kanan dia ada satu bukit. Dia panggil Jabal Ka'bah. Itulah dia bukit, itulah dia batu yang Nabi Ibrahim ambil bina Ka'bah. Itulah dia. Batu Ka'bah tu yang daripada syurga. Pertama Rukun Yamani, kedua Hajar Aswad, ketiga Maqam Ibrahim. 3 aja daripada syurga. The rest daripada Jabal Ka'bah. Siapa pikul batu tu? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Angkat batu, yarfa'u Ibrahim qawa'id minal baiti. Daripada qawa'id asas, Nabi Ibrahim tinggikan. Batu tu ambil mana? Jabal Ka'bah. Ada tak lagi Jabal Ka'bah? Masih ada, boleh tengok. Tanya orang Arab, dia tahu lah. Orang Makkah lah. Tanya orang luar, dia tak tahu. Tanya, Fin Jabal Ka'bah? Dia pun tak tahu. Dengan kita minta rokok dia. Ini Jabal Ka'bah. Maknanya bila kita solat menghadap haram, Allah, ya Allah, aku sedang menghadap Al-Haram, aku sedang menghadap Ka'bah, ya Allah. Kalau kita di Malaysia ni tepat pintu Ka'bah. Kita Malaysia tepat pintu Ka'bah. Allahu Akbar. Aku menghidupkan sunnah perjuangan Nabi Ibrahim, ya Allah. Dia Nabi kali. Dia jadi kiblat sampai kiamat. Bahawa kita benar-benar solat pasti akan menentang kezaliman, pasti akan menentang ketidakadilan, kerana kita bersolat mengulang sunnah Nabi Allah Ibrahim, pembuat pembina rumah Allah. Ini rahsia dia tuan-tuan. Ini yang mesti dibahaskan, daripada kita meleret-leret benda yang tak ada nas. Akhirnya jadi perbalahan di kedai kopi. Seorang kata bid'ah, seorang kata tak bid'ah. Mana boleh? Ini benda ni ulama ajak lama. Seorang kata mana ada Nabi ada nak. Wahai dua-dua tak sayang. Dua-dua tak semayang. Cilakui sebut. Dia boleh sembang benda tu, semayang pun tak mau. Wal'iyadzabillah. Tuan-tuan, inilah takwa bulan depan. Kita sambung tazkirah Ramadan. Saya tawakuf tajuk, nanti lepas raya kita sambung balik makna takwa as-salifah yang ketiga. So komplit malam ni nombor 2. Saya Nabi pesan tak boleh lama pun dapat. Tengok susun pinggan tu aku mula tak tahan. Dah kambing. Aku dengar kambing tu aku tak boleh. Nak sebut dia tuan-tuan, kambing tu kambing lah, apa makan tu tak tahu. Nak cerita dia, nak masuk Ramadan ni, pertama-tama saya nak pesan mana-mana muslimat yang masih belum habis qada, cepat qada. Hari Syak nanti, hari Syak tu hari last, hari tengok anak bulan tu dikira hari Syak. Haram tak boleh puasa kecuali yang qada. Qada boleh. Qada boleh. Qada boleh puasa. Walaupun hari Syak. Tu boleh puasa. Qada dia boleh. Saja-saja gantai nak sunat-sunat, sepak perempuan dia tak boleh. Jaga tu hukum. Itu saya nak pesan. Kita datang tak ada uzur apa, saya nak beli takut walaupun sokong. Ni yang muslimat kesian mereka ada cuti apa semua. So habiskan sebelum datang Ramadan. Satu. Yang kedua, buat persiapan kerohanian, istighfar, hadirkan kegembiraan, keseronokan. Ramadan nak datang, dia kena sambut dengan seronok. Sebab Nabi bersabda, rugilah orang yang tak sempat hidup di bulan Ramadan. Tak tahu macam mana dia mati awal sebelum Ramadan, tapi Nabi kata dia rugi sebab dia tidak dapat tahun ni 29 Ramadan, hari 9 hari bulan 4.